Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya semua yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya semua dalam pemeliharaan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua pada hari ini. Biarlah melalui ibadah kita boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita pada saat ini. Kita mau masuk ke dalam ibadah. Kita masuk saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Satu minggu kembali berlalu dan saat ini kembali kami diberi kesempatan boleh beribadah kepadamu. Saat ini dengan apa adanya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini hati kami, pikiran kami, seluruh jiwa raga kami fokus hanya untuk memuliakan dan berbakti kepada Tuhan. Tuhan beracara di ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sepanjang hidup yang sudah kita lalui, kita seringkali mengukur berkat hanya dari sisi materi. Kita mengukur berkat dari sisi yang menguntungkan bagi kita. Kita begitu mudah bersyukur ketika berkat itu datang melimpah kepada kita. Tapi apakah kita bisa bersyukur ketika dalam keadaan sakit, dalam keadaan pandemi saat ini? Biarlah melalui lagu ini kita belajar bahwa setiap detik pun nafas kita itu merupakan berkat dari Tuhan. Kita belajar bahwa dalam setiap detakan jantung kita itu pun merupakan berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biar musik tetap memainkan lagu ini. Saya ajak kita untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Kita ingat setiap pimpinannya yang begitu sempurna. Setiap berkat yang dapat kita rasakan sampai detik ini. Entah itu kesehatan, entah itu materi yang masih kita bisa nikmati. Makanan, minuman di mana kita masih bisa merasakan. Di mana kita masih bisa berjalan, membuka mata kita di pagi hari. Mari saya ajak kita semua untuk menaikkan syukur kita. Untuk semua berkat yang boleh dirasakan oleh kita. Kita mengucap syukur, mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur untuk semua kebaikan. Mengucap syukur untuk semua kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kita punya Tuhan Yesus yang terlalu baik bagi kita. Dalam hidup ini, jikalau tidak ada Tuhan Yesus, apakah arti hidup kita? Apakah sebenarnya yang harus kita lakukan dan kita balas untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Saatnya saya ajak Bapak Ibu, kita mau menghitung berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita angkat pujian, hitung berkat satu persatu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Takkah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan. Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah pada. Bait yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga
satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan-Mu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah pada. Hitung berkat, hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan-Mu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Sesudah ibadah ini saya ajak kita semua nanti menghitung setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saya yakin Bapak Ibu semua pasti akan tercengang akan kebaikan dan berkat dari Tuhan. Amin semua. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita terfokus untuk mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Kita yakin kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Kita yakin kuasa Tuhan yang akan memulihkan kita. Kuasa Tuhan terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkaulah Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Dengan iman katakan tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Waktu dan tempat saya persilakan hambanya. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. 感谢主，我们今天有这个机会来聆听神的道语。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们来进入祷告。 Bapa kami yang di surga, 感谢主，我们神殿中的上帝， kami bersyukur untuk perlindungan-Mu bagi kami. 我们感谢有你的照顾， Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan buat kami. 我们也非常的感恩你的圣经的经文， Tolonglah kami Tuhan untuk memahaminya. 请帮助我们来认知你的道语， Sehingga kami tahu Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. 使我们可以清楚的知道神要我们做什么。 Tolong kami menjadi orang yang merindukan berkat Tuhan dalam hidup kami. 请帮助使我们变成那些渴望您的道的人， Karena tanpa penyertaan-Mu Tuhan, hidup kami akan sia-sia. 因为没有通过你的帮助，我们毫无保留。 Tolong kami Tuhan, 请帮助我们， berkati kami. 请恩赐我们， Pakai kedua hamba-Mu, 请使用你的两位仆人， di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名祈求祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan di Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai 32. 我们今天来一起来看创世纪第32章22到32节。 Kita akan bacakan dalam bahasa Mandarin saja. Saya minta Vivi untuk membacakannya. 我们仅用中文来念读22节开始。他夜间起来，带着2个妻子、2个使女，并11个儿子，都过了亚伯渡口。先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿握没了一把。雅各的大腿握正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人较力，都得了胜。”雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫皮努伊勒，意思说：“我面对面见了神，我的性命仍得保全。”日头刚出来的时候，雅各经过皮努伊勒，他的大腿就瘸了。故此以色列人不吃大腿卧的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿卧的筋。 Saudara, kalau kita baca dari ayat yang pertama di pasal 32 ini, saudara, 如果我们从创世纪32章的第1节 itu 开始读起， menceritakan bagaimana persiapan Yakub untuk menghadapi Esau. 这个讲的是雅各要做好充足的准备来去面对以扫。 Di ayat ke-7 dikatakan lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. 第7节甚至说到雅各就甚至恐惧，而且愁烦， Karena Esau itu ternyata datang untuk menemui dia itu dengan 400 orang 因 pasukannya. 为以扫已经准备了带了400多的人来见到他。 Tapi di tengah ketakutannya, Yakub tetap orang yang penuh taktik. 但是在恐惧之中，雅各仍然是一个充满策略的人。 Dia merasa dia bisa menghadapi Esau. 他觉得非常坚信自己是能够去面对以扫。 Dia membagi pasukannya jadi 2. 他把自己的队伍拆成2队， Supaya kalau diserang yang pertama, yang lain melarikan diri. 所以如果其中一队已经被打裂了，然后其中一个，那另外一个就可以跑。 Nah, di ayat 13 sampai 15 itu mengungkapkan bahwa Yakub mengatur strategi dengan memberi sesuatu kepada Esau untuk meneduhkan hati Esau.
在第13节这里说到雅各用各种的方法，然后用了礼物来去博取这个以扫的这个心意。 Maka dia memberikan 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. 所以这里也说到，他给了以扫200只的母山羊，还有20只的公山羊。 Kemudian dia berikan 200 domba betina dan 20 domba 然后 jantan. 他也给了200的母绵羊，还有公绵羊也20只。 30 onta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. 30只奶肚子的骆驼，还有甚至是这些他的儿女。 40 lembu betina dan 10 lembu jantan. 母牛40只，公牛10只， 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. 母驴20匹，驴狗10匹， Pemberian yang sangat banyak sekali. 是非常多的一个赏礼。 Karena Yakub mau memakai itu untuk meneduhkan hati Esau. 因为雅各想用这种方法来使这个以扫的心可以有所转变。 Dan hewan-hewan itu pun dikirim tidak sekaligus tapi berkelompok-kelompok. 那这些动物的话，也不是一下子直接给出，而是分批的，一批一批的给他们。 Nah, dan setiap kelompok itu bersama dengan pelayan-pelayan tersendiri. 然后每一批寄出去的时候，是跟着一些仆人过去的。 Dan pelayan-pelayan itu dikasih tahu oleh Yakub bagaimana ngomongnya nanti kalau ketemu Esau. 然后雅各甚至监督这些仆人说，如果当你们遇到以扫的时候，应该要什么样的说话。 Pelayan itu akan mengatakan, inilah milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. 要说的是，就是说，这个是来自于我的老板来给你的一个礼物。 Ini persembahan dari hambamu Yakub. 这个是来自于你的仆人雅各的 Buat 礼物， tuanku Esau. 给我的老板以扫。 Saudara, di sini Yakub itu memberikan pujian kepada Esau sebagai tuanku. 然后在这里我们可以知道，雅各是称以扫为他的上司，他的老板。 Nah, itu strategi yang dipakai oleh Yakub. 这个就是雅各使用的策略。 Nah, sudah di ayat yang ke-24 setelah Yakub membagi 2 milik kepunyaannya. 然后这里说到说24节说到说，当他分了之后， Dan dia mengirimkan semuanya itu sebagai pemberian kepada Esau. 然后他说有一部分是给了以扫作为礼物， Untuk berjalan di depannya. 在他的前面行走。 Yakub melepaskan sebagian besar hartanya buat Esau. 所以雅各其实是舍弃了、释放了一些他的财物给以扫。 Kemudian sebelum dia bertemu dengan Esau, dia membawa anak-anak dan istri-istrinya menyeberang sungai Yabok. 然后他在见到以扫之前，他带着他的妻子和他的儿女，过了这个河。 Kemudian Alkitab mengatakan, Yakub ada seorang diri di sungai Yabok. 然后圣经也写到说，雅各一人。 Saudara, Yakub itu tidak menduga Esau datang dengan 400 pasukannya. 所以其实雅各是并没有想到以扫是带着400号人来见他， Itu sangat menakutkan 这个 bagi 是非 dia. 常可怕的。 Dia merasa putus asa di dalam kegelapan malam itu. 他觉得在那天晚上非常的绝望， Dan di tengah ketakutannya akan kematian, dia terus berpikir bagaimana mengatasi hal itu. 然后在他的恐惧当中、害怕当中，他不断的想方设法，应该用什么样的方法？ Dia berpikir bagaimana dia bisa tetap hidup, dia selamat. 他一直在想他如何要逃生， Itu membuatnya tidak bisa tidur. 这个使他无法入眠。 Saudara, ketika dia sedang berpikir seperti itu di dalam kegelapan dan kesepian itu, tiba-tiba dia menyadari ada seseorang yang mendekat. 那当他在思考这个问题的时候，他发现有一个人走近他， Dia tidak bisa melihat orang itu karena hari sangat gelap. 他无法看清这个人的脸庞， Ketika 因为 orang 非常的黑暗。 Ketika orang itu sudah berada di dekatnya, Yakub itu kemudian bergulat dengan orang itu. 当他这个人接近他的时候，雅各甚至与他摔跤。
Mungkin Yakub menyangka bahwa itu adalah orang yang diutus Esau untuk membunuh dia. 雅各可能会以为这个人是以扫派来的人， Maka Yakub mempertahankan hidupnya semalam-malaman. 因此雅各迟迟无法入眠，也不敢睡觉。 Sampai berjam-jam mereka bergulat. 他多个小时摔跤， Bahkan dikatakan sampai fajar mulai menyingsing. 然后所以这里说到天黎明了。 Sudah saya percaya Yakub itu berjuang mati-matian malam itu. 所以我相信雅各那天晚上应该是非常的努力去 Dia 争 mengerahkan 夺， segenap kekuatannya untuk melawan orang itu. 他想方设法用尽他所有的努力来去赢过这个人。 Saudara, pergulatan sepanjang malam, saudara. 那一晚上的这个摔跤， Saudara, saya yakin itu sangat melelahkan 相信这个 sekali. 是非常的使人疲劳。 Ya, saudara yang berolahraga, kalau disuruh berolahraga semalaman sudah pasti akan lelah sekali. 我们知道，如果我们做运动的话，做一晚上的话，也必然肯定会非常累。 Ya, apalagi ini namanya bergulat. 特别说这里说的是摔跤，而不仅仅普通的运动。 Dan Yakub juga takut dia dibunuh, maka dia bergulat mati-matian. 雅各也非常担心他是被杀害，所以非常的努力去争夺。 Sudah di saat keadaan seperti itu, 那 saudara. 在这样的一个场景下， Kemudian di ayat ke-25 dikatakan, 在第25节说到， ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, 当他看到自己不能胜不过雅各， maka orang itu memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. 因此他就把雅各的这个大腿握摸了一把，然后使他这个扭了一下。 Saudara, satu pukulan yang membuat Yakub sampai seumur hidupnya itu pincang. 这个当头一棒的话，使雅各一生瘸子 Dan 瘸了。 pertandingan itu selesai di situ. 然后这场比赛的话就此结束。 Tapi saudara yang menarik, saudara, 但是非常有趣的是， di ayat 25 ini istilah Ibrani yang dipakai itu bukan kata memukul, saudara. 但是我们在原文中我们看到的这个原文字段的意思，其实它并没有使用打这个词。 Kata yang dipakai itu naga, saudara, yang berarti menyentuh dengan sangat lembut. 它这里用的词直面意思是说摸了一把。 Sudah dalam kitab Imamat kata naga ini dipakai untuk mengoleskan minyak. 那么在《有命记》其实说这个词用的是用来作为油膏这个作为一个动作，油膏 Jadi 的 orang 动作。 itu tidak memukul Yakub, 所以其实这个人并没有去打这个雅各， tapi dia menyentuh pangkal paha Yakub. 而是他去触摸了雅各的这个腿。 Tetapi pangkal paha Yakub terpelecok. 但是雅各的这个腿却感觉就扭了一下。 Saudara, waktu itu tiba-tiba Yakub sadar 在那个时候，雅各突然醒了， bahwa mereka bergulat sepanjang malam sampai pagi bukan karena mereka seimbang. 说他们花了一整天的晚上争吵，并不是因为他们相抗衡， Itu karena orang itu menahan diri. 是因为那个人去控制了他自己。 Saudara, begitu menyadari hal ini, Yakub kemudian sadar sesuatu. 所以当他对这件事情觉悟的时候，雅各就想了， Dia sadar orang itu bukan manusia. 他想了这个人可能并不是人。 Saudara, sepanjang malam dia bergulat dengan orang itu. 我们可以知道，他一晚上跟这个人摔跤。 Tetapi orang itu hanya menyentuh dengan lembut dan pangkal paha Yakub 那这 terpelecok. 个人却只是紧紧的触摸一下这个雅各的腿。 Yakub sadar itu adalah Tuhan. 雅各突然觉悟说，这个可能是上帝。 Yang di perjanjian lama dikatakan adanya teofani, yaitu perwujudan Tuhan dalam bentuk manusia. 那么在这个过去的这个旧经文的时候，这里说到是上帝可能化为人的模样来出现。 Yakub sadar dia bergumul dengan Allah. 雅各发现那天晚上可能是他与上帝之间的一个搏斗。 Yakub itu kemudian sadar dia bukan bergulat saat itu saja. 雅各突然也醒了，说可能并
并不仅仅是在那天晚上他争夺， Dia kemudian Swajau. disadarkan dengan siapa dia bergulat seumur hidupnya selama ini. 他也觉悟了他这一生到底是与谁来摔跤呢？ Saudara, selama ini Yakub mengira orang yang paling berbahaya dalam hidupnya yang jadi problem utama itu adalah Esau. 这么久以来，雅各一直以为他人生中最大的这个敌人仇敌是以扫。 Dia kira tantangan yang paling sulit adalah menghadapi atau bertempur dengan Esau. 他以为人生中最大的挑战是跟以扫面对面， Tapi kemudian Yakub menyadari ternyata bukan Esau. 但是雅各突然被觉醒了，说可能并不是以扫， Yang menjadi persoalan utama dalam hidupnya. 成为他人生问题的最大的根源是， Selama ini dia sebenarnya bergulat dengan Tuhan. 其实是他与上帝之间的一个搏斗， Yaitu untuk mencoba mengendalikan hidupnya sendiri. 就是说他想要自己去控制自己的人生， Dia tidak mau hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. 他并不想要他的生命被上帝所把控。 Tapi malam itu dia sadar 但是在那天晚上，他突然觉醒了， betapa hebatnya Tuhan. 上帝是如此的伟大， Dia tidak ada apa-apanya. 他什么都不是， Tuhan itu tidak bisa dikalahkan. 上帝是无可被打败的。 Maka saat itu saudara Yakub memegang kaki orang itu dengan sekuat tenaga. 因此，雅各就紧紧地握着这个人的腿。 Orang itu mengatakan, lepaskan aku. 这个人说：“请放开我。 Tetapi Yakub tetap memegang dan meminta berkat dari orang ” itu. 雅各仍然的紧紧地握着这个人的腿，然后并祈求祝福。 Sudah meminta berkat itu artinya Yakub mengakui orang itu lebih tinggi dari dia. 祈求祝福表明雅各已经承认了这个人的地位比他还高。 Dan kalau dia diberi berkat berarti dia menerima kasih dari orang itu. 如果他得到了祝福，表明他从这个人得到了恩赐。 Maka Yakub minta diberkati. 那么，所以雅各想要这个恩赐。 Yakub merasa berkat Tuhan itu begitu pentingnya. 雅各觉得说，来自上帝的这个祝福是非常的重要， Karena dia tahu tanpa berkat Tuhan hidupnya akan hancur. 因为他知道没有来自上帝的恩典恩赐，他的生活毫无意义。 Saudara, dia bergumul untuk mendapatkan berkat 所 Tuhan. 以他非常的挣扎来获取来自上帝的恩赐 Dia。tidak mau melepaskan kaki. 他不想要去释放，不想要去松开这个人的腿。 Dia mengerti sekarang betapa pentingnya belas kasihan Tuhan dalam hidupnya. 他非常清楚的明白，来自于上帝的怜悯对他人生是多么的重要。 Setelah kemudian orang itu mengatakan kepada Yakub, siapa namamu? 然后这个人就对雅各说：“你的名字叫什么？” Yakub menjawab, namanya Yakub. 雅各就说：“我的名字叫雅各。” Saudara, Yakub itu artinya penipu. 雅各的名字直译的话是叫骗子。 Saudara, selama ini dia sudah melakukan berbagai penipuan. 从久至今，他一直做了很多欺骗别人的事情。 Dia menipu papanya untuk mendapatkan berkat dari papanya. 他欺骗他父亲来获得来自父亲的祝福。 Dia menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan dari 他 Esau. 欺骗以扫，使他获得这个长子的这个权利。 Dia mencurangi orang lain supaya dia mendapatkan berkat. 他欺骗别人以获得其他的恩典。 Tapi saat sekarang ini 但如今， dia tahu 他非常清楚的明白， cara itu tidak benar. 那种方法不对。 Cara itu bukan untuk mendapatkan berkat. 那些方法并不是能够给予他真正的一个恩 Berkat 赐。 yang sesungguhnya itu datang dari Tuhan. 真正的恩典的话是来自于上帝。 Maka di ayat 28 lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 所以在第28节说到，你的名不要再叫雅各，是叫以色列，因为你与神与人较力，都得了胜。 Saudara, kalau kita baca kejadian ini berulang-ulang, saudara. 所以如果我们反复的去阅读这段经文， Saudara, ini juga peristiwa ini bukanlah bercerita tentang Yakub bergumul dengan Allah untuk mendapatkan berkat. 这个事件并不仅仅的代表说雅各与上帝的之间的争分争夺来获得祝福。
Intinya bukan Yakub bergulat dengan Allah, 重点并不是他与上帝之间的争夺， tapi Allah yang mencari perkara dengan Yakub. 但是是上帝亲自来到雅各这里来给他引领道路。 Saudara, peristiwa ini sebenarnya menceritakan bahwa Allah berinisiatif bergulat dengan Yakub. 所以这个事件其实是告诉我们说，上帝亲自想要下去来面对雅各。 Allah ingin melawan Yakub dan membawa dia kepada satu kondisi. 他想要去与雅各面对面，然后把雅各带到另外的一种场景。 Satu kondisi di mana Yakub merasa tidak berdaya. 某一种场景是使雅各觉得说自己是无能为力， Sehingga dia merasa tidak ada yang bisa diandalkan dalam 使雅 hidupnya. 各会认为自己可能没有任何挂念，没有任何可以帮助他的， Dia putus asa. 使他可能会放弃。 Dan Allah ingin dia tahu keadaan itu. 然后上帝想要他有这样的一个认知。 Selama ini Yakub berpikir dia itu pintar sekali. 自古至今，雅各一直觉得自己是很聪明 Dia 的， bisa memiliki banyak ternak, harta benda karena kepintarannya. 他会获得很多的财富，是因为他的聪明才智。 Dia bisa kendalikan 他 hidupnya. 可以控制自己的人生， Dia seorang yang sombong. 他是一个非常高傲的人。 Tapi malam itu Yakub direndahkan. 但是在那一天晚上，雅各被谦卑了， Dia merasa dia tidak punya apa-apa. 他自己由心的发现自己什么都没有， Apa yang bisa dia andalkan dalam hidup ini? 他没有任何一个事物是可以得到，可以使他依靠， Harta benda? Tidak. 事物什么都没有。 Nah, itu semua diberikan kepada Esau pun belum tentu Esau mengampuni dia. 即便把所有的事物还给了以扫，以扫也并不一定会回复他。 Malam itu Yakub tidak punya pegangan 所以 apa-apa. 在那一天晚上，他非常的无助。 Dia sendirian, tidak ada pengharapan. 雅各没有任何的希望， Dan Tuhan bergulat dengan dia. 上帝便跟他搏斗。 Tuhan ingin Yakub mengerti satu hal, bagaimana semestinya dia menjalani hidupnya. 上帝想要告诉雅各说，你应该用什么样的一个态度去过人生。 Dan itu selama ini tidak dimengerti oleh Yakub. 那这个也是雅各一直以来都不懂得的一个方面。 Maka Tuhan bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. 所以上帝不断的跟他搏斗，直到黎明。 Ketika Yakub tidak berdaya lagi. 当雅各无能为力， Dia sudah berusaha mati-matian bertahan diri. 他已经努力了之后， Hanya dengan satu sentuhan lembut kakinya terpelecok. 但是只有仅仅的一个触摸，他的腿却摔了扭了。 Saudara, Allah hadir untuk mengalahkan Yakub secara fisik dan spiritual. 所以说，上帝来到雅各的面前，是从思想上和行为上， Sehingga Yakub itu sungguh-sungguh menyadari pada titik terbawah daripada hidupnya. 使雅各可以亲身的体验到，当他在最低落的时候， Sehingga dia mengaku kalah. 使他可以承认他败了， Dia menyerah. 他可以投降， Dia meminta belas kasihan Tuhan. 他可以真切的、诚恳的希 Dia 望来 meminta 自上帝的 berkat 祝 dari 福， Tuhan. 可以获得上帝的恩赐， Dia menyadari tidak ada satupun yang bisa diandalkan dalam hidupnya. 使他可以认知这世间没有什么是可以值得他依靠的， Yang lebih berharga dari Tuhan. 除了上帝以外，没有任何东西是可以依靠。 Saudara, Allah kemudian memberkati Yakub. 因此，这个之后，上帝便给予恩赐。 Bahkan Allah mengatakan engkau sudah melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 甚至上帝说：“因为你与神与人较力，都得了胜。 Saudara, perhatikan baik-baik, saudara. 我们要在 Siapa 这里 yang 注意看 menang, saudara? 为了要得胜， Allah. 上帝， Siapa yang kalah? 那谁失败了呢？ Yakub. 是雅各。 Tapi saudara, Allah memang menang, saudara. 上帝确实是赢了， Bukan Yakub yang 并 menang. 不是雅各赢。 Tetapi menariknya di Hosea 12 ayat 5 mengatakan Yakub bergumul dengan Allah dan menang. 但是在何西亚这里说到说，当他跟上帝搏斗的时候，上帝赢了。
Yakub menang. Saudara. 雅各赢了， Maksudnya apa, saudara? 什么意思呢？ Saudara perhatikan baik-baik poin ini, saudara. 我们要注意到这个点。 Setiap kali kita mengaku kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. 当我们非常诚恳的承认，在上帝面前我们什么都不是。 Setiap kali kita datang dengan hati yang hancur di hadapan 当我 Tuhan. 们用粉碎的心来到上帝的面前说， Setiap kali kita menyadari kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan dan berteriak minta tolong 当 kepada 我们非 Tuhan. 常真切的向上帝呐喊说我们无能为力。 Sudah setiap kali hal itu terjadi di dalam hidup kita, 当 saudara, 那一件事情每次都发生的时候， kita menang. saudara. 我们赢的， Kita menang. 是我们赢了。 Kenapa, saudara? 为什么呢？ Karena hati Tuhan itu dibuka untuk mencintai kita. 因为上帝的心是敞开着爱我们的， Hatinya itu terbuka untuk memberkati kita. 他的心是敞开的，他预备好了要赐福 Karena 我们。 kita datang dengan kerendahan hati. 当我们谦卑自己来到他的面前， Dengan hati yang hancur. 用粉碎的心， Minta untuk 我 diberkati. 们来获取来自他 Karena 的 kita 恩 tidak 典， punya apa-apa lagi. 因为我们什么都没有。 Saat itu Tuhan akan memberkati kita. 就在那个时候，上帝会给予我们 Tuhan 恩 akan 典， menyatakan kasih-Nya kepada 上帝会 kita. 告诉我们他是爱我们的。 Saudara, maka Alkitab berulang kali mengatakan Allah menyukai orang yang rendah hati. 因此，经文中反复说，上帝非常喜欢谦卑的人。 Allah melihat orang-orang yang remuk hatinya. 上帝看的是那些粉碎心的人， Allah memberkati orang yang berlindung 甚至 padanya. 上帝是赐福那些找他的人。 Setiap kali kita menjadi kita bukan apa-apa, saudara. 当我们发现我们什么都不是的时候， Dan Tuhan segala-galanya. 上帝却一切。 Setiap kali kalau itu terjadi, 在每次这个发生的时候， kita memenangkan hati Tuhan 我 bagi 们赢 kita. 得了上帝的心。 Saudara, Allah itu menentang orang yang sombong. 上帝是非常不喜欢高傲的人。 Maka di dalam Hosea 12 ayat 4 mengatakan, di dalam kandungan Yakub menipu saudaranya. 因此，在何西阿第12章第4节说，雅各甚至在腹肚中的时候欺骗他的兄 Dan di 弟， dalam kegagahannya dia bergulat dengan Allah. 然后在他的英勇中与上帝搏斗。 Yakub merasa dia bisa mengalahkan 雅各 Tuhan. 认为自己能胜负一切， Tapi akhirnya dia tahu Tuhan terlalu kuat untuk 但是 dia. 后来他才知道上帝是多么的伟大。 Saudara, akhirnya dia menjadi orang yang rendah hati. 因此，雅各变成了一个非常谦卑的人。 Dia menyadari siapa dirinya. 他发现了自己是什么样的人。 Saudara, di hadapan Tuhan orang yang menang adalah orang yang mendapatkan kasih sayang darinya. 在上帝的面前，获胜的人是那些可以懂得上帝心的人， Bukan orang yang memiliki segala harta dunia. 并不是那些拥有很多财富的人， Bukan orang-orang yang dicintai dunia. 并不是那些被世间人所喜爱的， Tetapi orang-orang yang mendapatkan cinta kasih Tuhan. 而是那些获得来自于上帝爱的人。 Bahwa cinta kasih Tuhan itu segala-galanya. 来自上帝的爱是一切， Dan itulah kemenangan di hadapan Allah. 那么这就是上帝面前的战胜。 Saudara, Yakub dikatakan dia menang melawan Allah dan manusia. 这里说雅各战胜了人类和上帝， Karena Tuhan mengubah hati Yakub. 因为上帝改变了雅各的心， Dia menjadi orang yang rendah hati. 他变成了一个非常谦卑的人， Sadar siapa dirinya. 也非常觉悟自己是什么样的 Maka 人。 dia memohon berkat dari Tuhan. 因此他请求来自于上帝的祝福， Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. 他把自己的生命交托给上帝。 Saudara, hanya orang yang rendah hati tahu bagaimana meminta berkat dan menikmati berkat Tuhan. 只有那些谦卑的人知道懂得怎么去祈求祝福，并把这个祝福传递给别人， Dan Tuhan akan memberkati orang itu. 并那么上帝并会给这些人恩赐。 Saudara, Yakub kemudian namanya diganti menjadi Israel. 那么雅各的名字后来改成以色列。 Israel itu artinya pejuang Tuhan. 以色列的名字是指战胜可以克服战胜的意思。
Tapi selain artinya pejuang Tuhan bisa juga diartikan orang yang mempunyai kekuatan bersama Tuhan. 除了追随上帝的意思，其实也有一种是说，与上帝坚守在一起的人， Allah yang orang yang memiliki kekuatan bersama Tuhan. 是一个英勇的，可以坚守忠实在上帝身边的人。 Artinya Allah yang memerintah hidup orang itu. 意思是上帝引领这个人的道路， Allah mengatur hidupnya. 上帝去把控他的人生， Allah yang menang atas hidupnya. 是上帝战胜了他的人生。 Dan orang seperti ini, 就是这样的人， orang yang diberkati oleh 是上 Tuhan. 帝要恩赐的。 Saudara Yakub itu terpelecok kakinya, saudara. 雅各的腿虽然扭了， Dan dia sejak itu tidak bisa berlari lagi. 从那个之后，他无法再奔跑。 Selama ini dia selalu lari dari permasalahan yang dihadapi. 之前的话，他一直去逃避他的所面对的事情。 Tapi malam itu dia berserah penuh kepada Tuhan. 就在那天晚上，他把自己交托于上帝的手中， Menyadari bahwa kalau dia bisa hidup itu bukan karena kepintaran atau strateginya, 他发现自己能活到今日，不是因为自己的聪明， tapi karena kasih karunia 而 Tuhan. 是因为上帝的恩赐。 Maka saudara Yakub mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. 因此，雅各把自己的生命交托于上帝， Supaya Tuhan yang mengatur 使上帝 hidupnya. 可以把控。 Saudara, akhirnya apa yang terjadi, saudara? 因此，最后 Yakub diberkati oleh Tuhan. 雅各得到了上帝的祝福， Saudara, dia menikmati berkat yang luar biasa. 得到了非常多的恩赐。 Saudara, waktu dia bertemu dengan Esau, saudara. 当他见到以扫， Esau berlari memeluk dan mencium dia. 以扫见到他并亲近他， Dan mereka bertangis-tangisan. 然后他们非常的和睦。 Saudara, siapa yang bisa melakukan hal itu? 那谁会去做这样的事呢？ Hanya Tuhan 只有 saja. 上帝能够。 Dan Yakub waktu itu tidak lagi melarikan diri. 那时候雅各在奔跑， Tadinya dia menyuruh orang-orang maju ke depan, dia paling belakang. 之前他是让所有的人都走在他的前面，他在最后面。 Tetapi setelah malam itu, 但是直到那天晚上之后， Yakub maju paling depan 雅各他走到了最前方， untuk bertemu dengan Esau. 是为了可以见到以扫， Karena dia percaya perlindungan Tuhan akan Tuhan nyatakan. 因为他知道来自于上帝的保护。 Dan Tuhan mengubah hati Esau. Saudara. 那上帝也改变了以扫的心。 Esau mencium Yakub, kemudian mereka bertangis-tangisan. 以扫亲吻雅各，然后两个人抱在一起哭了。 Sampai Esau ngomong, kenapa engkau memberikan begitu banyak persembahan untukku? 以扫甚至会问说：“为什么你给这么多的礼物？ Enggak perlu 不需要， saudaraku. 其实是不 Aku 需要 punya 的。 banyak. 我拥有很多， Ambil kembali kepunyaanmu. 你请拿去吧，你拿回去。 Saudara, Yakub melihat kuasa Tuhan dinyatakan. 雅各就看到了上帝的伟大， Saudara, inilah hati Tuhan buat kita hari ini. 这就是上帝想要我们学习的。 Saudara, mengapa kita sering menjadi orang yang tidak mau takluk kepada Dia? 为什么我们一直都不想要向他低头？ Kenapa kita tidak menyerahkan hidup kita 为 kepada 什么我 Dia? 们不全权的把自己的生命交托于上 Kita 帝手 terus 中？ berusaha mengendalikan 为 hidup 什么我们 kita 不断努 sendiri. 力的去掌控自己的人生， Menggunakan strategi-strategi 用自己 kita. 的聪明才智， Seakan-akan kita bisa mengendalikan hidup kita. 看似为我们能够掌控自己的人生， Kita melupakan 但是 Tuhan. 我们却忘记了上帝。 Tapi biarlah melalui kisah dari Yakub ini, 那 saudara, 就让用雅各的这个故事，让我们知道， kita belajar menjadi orang yang Woman. menyerahkan diri dengan total kepada 我 Tuhan. 们可以学习成为一个把自己的生命完全的交托于上帝， Karena Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati di 因为 hadapan. 上帝会给那些谦卑的人恩赐。 Sudah sebagai penutup kita lihat Mazmur 25 ayat 9 dan 12 dan 13. 作为结尾，我们来打开诗篇25章第9节和第12节，在中文。 Ayat 9 di Mazmur 25 ayat 9 mengatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. 第9节说到，他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。
Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. 第12节说到，谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路，他必安然居住，他的后裔必承受地土。 Saudara, akui Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. 请让我们承认上帝是引领我们的， Jangan bersandar kepada pengertian dan kekuatanmu sendiri. 不要依靠我们自己的努力， Takluklah kepada 我 Dia. 们要向上帝低头。 Taklukkan hati dan pikiran kita seluruhnya kepada Tuhan. 我们要把自己的身份谦卑，放下身段来 Kita 去向上 menyerahkan 帝， hidup kita sepenuhnya kepada 把 Tuhan. 自己的生命完全的交托于上帝手 Tuhan 中。 akan memberkati 那么上 kita. 帝必然会给我们 Saudara, 恩 hanya 赐。 orang yang rendah hati yang merindukan berkat Tuhan. 只有那些谦卑的人是非常渴望上帝的道语， Seperti Yakub. 就像雅各， Ketika dia menjadi rendah hati, 当他谦卑的时候， dia sadar siapa dirinya. 他知道他是谁， Maka Tuhan memberkati 那么 dia. 上帝会赐福他。 Saudara, mari kita katakan bersama-sama. 让我们一起来说， Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. 我不会让你走，直到你给我祝福之前。 Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. 耶和华上帝，我不会让你走，直到你给我祝福之前， Karena aku tidak bisa hidup tanpa 因为我 berkat. 不能没有你。 Kiranya Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. 请恩赐我们， Mengubah kita dari Yakub menjadi Israel. 请改变我们，使我们可以像雅各一样，从雅各变成以色列。 Karena kita mau menyerahkan hidup kita kepada 因为 Tuhan. 我们要把自己的生命交托给上帝， Kita akan diberkati oleh Tuhan. 那么我们必然得到恩赐 Kita，akan dipimpin oleh Tuhan. 上帝必引领我们的道 Dan 路 kau。akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidupmu. 那么我们会在人生中会一个会比一个胜利。 Mari kita masuk dalam 让我 doa. 们低头祷告， Bapa, kami datang kepadamu. 上帝，我们今日来到你的面前， Tuhan, terima kasih 请 Tuhan. 感谢你， Tolonglah kami Bapa, 帮助我们， supaya kami merendahkan diri di hadapan. 使我们可以降低身段， Supaya kami sadar siapa diri kami. 使我们可以认清我们是谁。 Kami bukan apa-apa 我 Tuhan. 们什么都不是， Tuhan, hanya Engkau yang bisa memberikan hidup itu kepada kami. 只有你，上帝能给予我们生命， Hidup yang sesungguhnya. 一个真正的生命。 Tuhan, tolong kami. 请帮助我们， Supaya kami menyerahkan hidup kami kepadamu. 使我们可以诚心诚意的全权把生命交托于你， Sehingga kami menerima berkat daripadamu 使 Tuhan. 我们可以得到来自于你的祝福。 Dan berkat-Mu itu mengubah kehidupan kami. 你的恩典必然会改变我们， Menjadi pemenang dalam hidup kami. 成为我们人生中的胜利者。 Karena kami berjalan bersama dengan 因为 Tuhan. 我们与你同行， Kami mengalami kuasa Tuhan dalam 我们 hidup 经 kami. 历你， Yang membuat hidup kami menyenangkan hati Tuhan. 使我们的生命生活可以喜悦你。 Tuhan, tolong kami. 请帮助我们， Dengar doa kami Bapa. 请聆听我们的祷告。 Kami tidak akan melepaskan Engkau Tuhan kalau Engkau tidak memberkati kami. 我们不会让你走，直到你祝福我们。 Berkati kami Tuhan. 请赐福我们， Karena kami tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu. 因为我们没有你的祝福，我们 Kami 无法 tidak bisa 生活。 hidup tanpa penyertaan-Mu Tuhan. 我们无法生活，没有你的祝福。 Kami butuh Engkau dalam 我们 hidup 需要 kami. 你， Tuhan berkati kami. 请帮助我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bersama umat percaya di seluruh dunia ini, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan dua pokok doa pada hari ini. Yang pertama kita mendoakan untuk korban musibah banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terjadi minggu lalu, tepatnya tanggal 4 April 2021 dini hari. Mari kita berdoa supaya korban yang ada di sana dapat segera mendapatkan bantuan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan khususnya untuk saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kiranya bantuan cepat datang di sana Tuhan sehingga saudara-saudara kami yang ada di sana dapat ditolong dan segera mendapatkan bantuan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pasca banjir yang ada, kiranya keluarga yang ditinggalkan oleh para korban Tuhan, Kau berikan kekuatan dan penghiburan. Dan kami juga berdoa untuk BNPB yang ada di sana supaya dapat sigap untuk mengatasi bencana yang ada Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya perbaikan-perbaikan yang ada di sana cepat dikerjakan sehingga saudara-saudara kami yang ada di sana dapat segera dipulihkan keadaannya ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang kedua, setelah vaksinasi diberikan kepada sebagian masyarakat, mari kita berdoa agar kondisi membaik dan kita dapat mengadakan ibadah kembali di gereja. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk vaksinasi yang telah diberikan oleh pemerintah untuk beberapa warga-warga yang sudah ya Tuhan. Kami mengucap syukur kiranya pandemi yang ada ini Tuhan segera berakhir dan kami dapat kembali beribadah di gereja dengan normal kembali ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur kiranya semua korban-korban yang ada juga cepat disembuhkan dan dipulihkan. Dan kami juga rindu Tuhan untuk membuka kembali, beribadah kembali, bertatap muka di dalam gereja ini. Kiranya pandemi ini akan segera berakhir dan kami dapat beribadah secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penebusan Yesus Kristus dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertaimu, membimbingmu, melindungimu, menyertaimu. Sehingga engkau merindukan berkat Tuhan terus-menerus dalam hidupmu. Dan engkau tidak bisa hidup tanpa berkat dari Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan saat teduh, Tuhan berkati kita semuanya. Warta pada hari ini, minggu lalu, dini hari tanggal 4 April 2021, Nusa Tenggara Timur diterjang banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan hampir seluruh daerah di NTT terdampak. Bandang yang menerjang Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sedikitnya hingga Minggu 4 April, 41 orang meninggal dunia akibat banjir. Di beberapa wilayah terdampak banjir, listrik juga dilaporkan padam. Mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan
Mari kita membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang dalam persulitan bencana di NTT. Dukungan dapat ditransfer ke rekening GKBJ Cengkareng, kas misi, paling lambat tanggal 18 April 2021. Dan tuliskan keterangan NTT. Dana yang masuk akan disalurkan ke NTT melalui Sinode GKBJ. Warta yang kedua, selamat kepada mereka yang telah mengikuti baptisan dan atestasi pada Sabtu 3 April 2021. Bapak Ibu dapat menyaksikan cuplikan video acara baptisan dan atestasi ini. Warta yang ketiga, kelas pembinaan menuju serupa Kristus segera dimulai kelas lanjutan melalui Zoom, yaitu hari Minggu tanggal 11 April ya 2021 jam 10 hari ini. Itu kelas berbuah, sesi yang pertama, pentingnya berita Injil disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Dan kelas bertunas pada hari Sabtu tanggal 17 April pukul 7 malam, sesi 2, memahami kedewasaan rohani, yang kedua disampaikan oleh Guru Injil Stefanus Christian. Demikian warta jemaat pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.